kesabaran dan juga solusi berkenaan dengan perpaduan dan keharmonian pelbagai kaum. Ini benda payah. Sebab ini perkara yang bersifat subjektif. Cuma saya boleh bagi satu formula yang paling mudah untuk kita selesaikan masalah ini. Pada saya, benar saya katakan Islam adalah formula kepada perpaduan ummah. Dan ia telah terbukti bagaimana Rasulullah berhijrah daripada bumi Mekah ke bumi Madinah dan menyediakan satu Sahifah Madinah yang di mana perlembagaan ini adil untuk semua. Termasuklah Yahudi yang sebelum ini menguasai ekonomi di bumi Madinah dikala Aus dan Khazraj berperang lebih daripada 120 tahun. Dah, kalau kita lah waktu inilah nak balas dendam. Tetapi Rasulullah tak buat begitu. Diberikan keadilan kepada semua. Baik, di dalam konteks dalam negara ini pada saya untuk menyelesaikan masalah masyarakat majmuk ini, kembalikan diri kita khususnya kerajaan Perikatan Nasional kepada perlembagaan negara. Dalam perlembagaan negara inilah yang telah Barisan Nasional memerintah lebih daripada 60 tahun. Sekali je kita terganggu, 13 Mei 1969. Itu pun ada school of thought yang berbeza. Kalau kita tanya sejarawan A, sejarawan B, sejarawan C, ada pelbagai cerita-cerita yang sama ada tersurat ataupun tersirat. Tetapi atas kertasnya ada sekali je berlaku pertemuan di antara kaum. Tetapi sebab itu tidak ada lagi. Sebab itu pada saya, golongan yang resis adalah golongan yang memperjuangkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam perlembagaan negara. Jadi kalau perkara 3, perkara 153, perkara yang perlu dihormati, wajib dihormati oleh semua. Sebab itulah tulang belakang kepada keamanan dan juga keharmonian kaum yang ada di Malaysia tidak ada pada negara-negara lain. Itu yang pertama. Keduanya, berkenaan dengan bagaimana kita nak menyelesaikan isu persefahaman dan hormat-menghormati antara agama. Ini lebih subjektif. Ini lebih subjektif. Yang terbaru isu Bible. Kan? Heboh semua. Meloncat-loncat orang. Kan? Kebetulan pula nak berdepan dengan PRN Sabah. Allahu Akbar. Kan? Tapi dia tak tahu 70% daripada pengundi di Sabah adalah Muslim. Jadi ini adalah point untuk attack for PRN Sarawak. Pada saya, YB Pasir Putih, beliau ada hujah dia. Dan kena ingat, PhD beliau dalam perbandingan agama. Jadi kalau kita nak berhujah, berhujahlah secara matang, secara intelektual. Sama ada keputusan dia tepat untuk menyatakan isu itu dalam parlimen ataupun tidak, itu pada pandangan politik beliau pada waktu itu. Kita tak boleh nafi. Tapi asasnya ialah beliau bercakap pada knowledge yang beliau ada dalam perbandingan agama PhD beliau. Jadi kalau kita rasa pendapat kita betul, maka panggil beliau, adakah intellectual discourse, bincang benda ini. Dan kalau kita nampak perkara itu sensitif, ia perlu dilakukan secara tertutup, satu. Tapi benda yang saya nak tegaskan kepada kerajaan PN, waktu sekarang adalah waktu untuk kita buat consequence management kepada rakyat-rakyat yang tidak bertanggungjawab, yang menyebarkan api perkauman, api pertembungan di antara agama. Kita kena buat consequence management. Kerja jenis menghina sultan, menghina agung, menghina agama masing-masing, buat karikatur tentang Rasulullah yang pelik-pelik ni, tidak ada masa lagi untuk suruh pemuda pas demo. Tak payah. Dah jadi kerajaan dah sekarang. Tangkap. Boleh note kalau media ada. Ini masanya untuk kita buat consequence management. Kita dah merdeka lebih daripada 60 tahun. Takkan rakyat tak faham lagi untuk menghormati di antara agama. Dan perkara agama ni perkara yang mudah. Sebab setiap agama nak jadikan manusia jadi baik. Mana ada agama yang nak menjadikan pengikut-pengikutnya jahat. Dan itu adalah common ground yang pertama untuk kita duduk bila kita bincang tentang agama. Cuma kita kena ingat, kita ada perkara 3 di dalam perlembagaan persekutuan. Dan yang terakhir, tentang isu besar juga, pemerkasaan kualiti pendidikan sekolah kebangsaan untuk tarikan semua kaum. Ini bahaya. Yang paling berani dia seorang sekarang ni. Setakat ini dia paling berani. Bukan saya tak berani. Saya baca supaya orang boleh note ataupun hadirin boleh note. Menurut fellow utama Institut Kajian Etnik kita, Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Teo Kok Siong,
Sistem sekolah vernakular yang diamalkan sejak dahulu lagi menghalang pembentukan identiti nasional yang perlu didukung oleh anak bangsa. Beliau menambah bahawa tidak ada mana-mana negara di seluruh dunia, termasuk negara jiran kita yang paling hampir, iaitu Singapura, pun tetap mengangkat sistem pendidikan satu aliran, walaupun mereka juga berbilang bangsa. Banyak kejayaan yang kita boleh perolehi dari sekolah aliran ini, terutamanya dari perpaduan serta pembentukan identiti nasional kerana murid-murid dalam satu acuan yang sama. Pendapat yang sama dinyatakan oleh Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar daripada UPM. Ini dinyatakan daripada Sinar Harian bertarikh 6 November 2019. Apakah pendapat pemuda PAS? Kalaulah Dong Zong mengangkat bahawasanya dia nak buat sekolah vernakular ini semata-mata kerana bahasa, pemuda PAS telah pun melakukan banyak program untuk kita memahami bahasa Mandarin. Tak ada masalah. Hatta baru-baru ini kita belajar buat khot Mandarin, khot Tamil, menulis. Sebab kita tahu bahasa adalah satu sejarah. Tulisan adalah satu perkara yang amat penting di dalam kaum-kaum di dalam negara kita. Dan hatta di peringkat pemuda PAS, untuk pengetahuan semua, kami telah pun memulakan langkah untuk kita memperkenalkan bahasa Tamil dan juga bahasa Mandarin di sekolah-sekolah kami. Ada pun telah dilaksanakan di beberapa tempat. Jadi, cuma kita katakan boleh belajar sebagai subjek alternatif. Subjek wajib ialah mesti lulus dalam bahasa Melayu. Sebab itu adalah bahasa kebangsaan. Perkara yang sama dan saya konsisten nyatakan sewaktu saya kempen PRU ke-14. Ditanya dalam satu sidang town hall, apakah bila PAS memerintah, PAS akan menutup sekolah vernakular? Sekolah dah ada, biarlah buka. Cumanya kita perlu meletakkan, memperkasakan yang kita katakan kualiti pendidikan kebangsaan dan kemenjadian murid di dalam sekolah vernakular. Tak payah tambah lagi lah. Yang sedia ada lah. Takkan kita nak roboh. Yang sedia ada, sekolah vernakular ni, SRJK. Sebab itu pada pendapat pemuda PAS, sekolah-sekolah ini perlu mengadaptasi kualiti sistem pendidikan negara dan sekiranya perlu untuk diperkasakan lagi, silakan. Kita serahkan kepada profesor-profesor ataupun golongan bijaksana yang boleh memperkasakannya. Cuma saya mengambil angle kemenjadian murid ataupun pembangunan insan. Kalau kita ada 1000 sekolah vernakular sekalipun, 1000 sekolah kebangsaan sekalipun, tapi kalau tidak berlakunya integrasi nasional, Malaysia tak akan menjadi negara maju. Ini perkara asas. Sebab itu, sama ada kamu itu Melayu, kamu itu Cina, kamu ini India, kamu perlu memikirkan masa depan anak murid kamu, masa depan anak cucu kamu. Kalau keadaan genting ataupun kritikal di antara orang Cina, orang Melayu, orang India, sampai bila kita akan dapat kestabilan politik? Dan bila tidak ada kestabilan politik, kita tidak akan ada kestabilan ekonomi.